Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi dalam video hari ini kami akan berkongsi tentang satu pekerjaan yang mungkin kita pernah dengar tapi kita kurang cakna tentang pekerjaan tersebut. Jadi apakah ia? Ianya adalah pekerjaan offshore. Okey, offshore ni adalah satu pekerjaan yang mana ianya berkait dengan satu bangunan ataupun struktur yang dibangunkan di atas laut. Dalam erti kata lain, orang yang kerja di offshore ni memang tentulah kena ke laut kan. Okey, offshore ni adalah satu pekerjaan yang memerlukan pekerjanya untuk bekerja di atas platform yang mana platform tu mempunyai ketinggiannya tertentu dan ketinggian tu bergantung kepada jenis platform offshore tersebut lah. Sebagai contoh, ada platform yang ketinggiannya 1,500 kaki ke dasar laut, ada yang 5,000 kaki, ada yang 6,000 kaki, ada yang sampai 10,000 kaki, dan kedalaman tu bergantung kepada jenis platform offshore tersebut lah. Dan pekerjaan offshore ni dia memerlukan seseorang tu untuk bekerja dalam proses mengeksplorasi dan mengeksploitasi gas serta minyak. Dan antara jenis pekerjaan offshore ni adalah pekerjaan seperti rig dan juga sumur bor lepas pantai. Baiklah, tadi kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan offshore ni. Jadi nak tanya, dah ada yang berminat ke untuk bekerja di offshore? Okey, kalau ada, kita teruskan untuk mengetahui apakah kelayakan ataupun kemahiran yang diperlukan untuk membolehkan kita bekerja di bidang offshore. Okey, kita akan mulakan dengan trait-trait personality yang diperlukan terlebih dahulu. Untuk bekerja dalam bidang ini, seseorang itu mestilah mempunyai disiplin yang tinggi, mampu untuk bekerja sama dan mempunyai kemahiran kepimpinan. Memandangkan pekerjaan ini sangat mencabar, maka tiga komponen ini amat diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan itu adalah produktif dan juga proaktif. Mereka yang ingin bekerja dalam bidang offshore juga perlu untuk mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran berkenaan dengan teknikal dan juga mekanikal. Memandangkan kita akan bekerja dengan bahan seperti oil and gas, ini memerlukan setiap daripada pekerja di offshore untuk mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini bagi memastikan mereka mampu untuk mengendalikan tugasan yang diberikan dengan baik. Sekarang kita akan melihat pula kepada kelayakan yang diperlukan untuk bekerja dalam bidang ini. Okey, tahukah anda sebenarnya SPM leavers ataupun lepasan SPM pun boleh bekerja dalam bidang ini, tapi ia adalah bertahap. Seandainya kalian adalah lepasan SPM, jadi tahap pekerjaan adalah untuk lepasan SPM. Kalau kita ada ijazah, contohnya ijazah dalam bidang kejuruteraan ataupun kita ada diploma dalam bidang kejuruteraan, kita punya tahap bekerja tu akan lebih tinggi mengikut kita punya tahap pendidikan. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan safety passport. Okey, safety passport ni sama tak dengan pasport kita yang biasa? Tak sama ya. Safety passport ni merupakan satu lesen yang menunjukkan bahawa kita ni ada pengetahuan dan juga kemahiran khususnya dalam bidang keselamatan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tertentu seperti oil and gas ni. Okey. Dan dekat mana kita nak dapatkan safety passport ni? Kita boleh dapat bila kita menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh badan-badan yang berautoriti. Ketiga adalah Basic Sea Survival Course. Okey, ini merupakan satu bentuk kursus yang perlu dihadiri oleh mereka-mereka yang akan bekerja di kawasan laut. Contohnya seperti di offshore lah. Okey, memandangkan kita tahu offshore ni kedudukan dia memang betul-betul di tengah laut dan jauh daripada daratan. Okey, kenapa pentingnya khusus ini adalah untuk memastikan yang setiap daripada pekerja di offshore ni ada pengetahuan dan kemahiran untuk sekurang-kurangnya menyelamatkan diri sendiri seandainya berlaku kecemasan. Seterusnya ialah Helicopter Underwater Escape Training ataupun HUET. Okey, Helicopter Underwater Escape Training ni adalah satu bentuk latihan yang diberikan kepada mereka-mereka yang akan bekerja dalam bidang offshore untuk memastikan mereka mampu untuk menyelamatkan diri seandainya berlaku kecemasan dan kecemasan tersebut melibatkan bidang helikopter dan juga di bawah
paras laut. Ialah seseorang yang ingin bekerja dalam bidang offshore ini mestilah mempunyai fizikal dan juga mental yang sihat ataupun kita panggil fit. Okey, kenapa kena fit? Sebab kita tahu pekerjaan ini sememangnya sangat mencabar. Oleh itu, kita kena ada mental yang sihat dan juga fizikal yang kuat untuk pastikan kita boleh bekerja dengan baik dan mampu untuk menghadapi sebarang cabaran semasa kita berada di tempat kerja. Jadi, sekarang kita dah tahu apakah kelayakan yang diperlukan untuk bekerja dalam bidang ini. Jadi, get prepared. Semoga anda mendapat pekerjaan Saya ini. akan meneruskan kepada cabaran-cabaran untuk bekerja di dalam bidang offshore ini. Okey, yang pertama ialah cabaran, of course lah. Yang pertama ialah terdedah kepada bahan-bahan kimia seperti sulfida dan sebagainya lah. Sebab apabila di atas kru berada di atas pelantah, mereka akan terdedah dan mereka akan lebih mudah untuk terkena penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan sebagainya. Okey, itu untuk yang pertama. Yang kedua pula ialah waktu tempoh bekerja bagi para kru offshore ini itu mereka bekerja 12 jam sama seperti mereka yang berada di atas daratan dan sebagainya. Tetapi waktu bekerja mereka perlu bangun seawal 5:30 pagi. 5:30 pagi dan seterusnya pukul 6 pagi mereka ada satu meeting, iaitu meeting dengan diorang punya pengarah, which is kalau kita tengok ada dalam beberapa video yang sebelum-sebelum ni macam yang menceritakan tentang offshore ni lah. Mereka perlu meeting dengan bos terlebih dahulu. Seterusnya mereka akan dipecahkan kepada tim mereka dan mereka akan meeting sekali lagi dengan tim-tim mereka yang diketua oleh leader-leader masing-masing lah. Bahagian drilling, bahagian satellite dan sebagainya. So tempoh untuk mereka, macam aku cakap, tempoh untuk mereka meeting ni memakan masa 45 minit ataupun 30 minit. Dia tak lebih daripada sejam lah. Okay, itu untuk yang kedua. Yang ketiga pula ialah mereka terdedah kepada bahan-bahan letupan. Bahan-bahan letupan lah macam yang tadi, bahan mungkin boleh terkena penyakit untuk yang pertama tu. Yang ketiga ni mungkin mereka terdedah kepada bahan letupan lah. Macam ada kita tengok satu cerita, iaitu Deepwater Horizon, yang mana macam kalau mereka buat silap sikit, kalau mereka buat silap sikit, mereka pelantah tu mungkin akan meletup dan mereka akan nyawa mereka tu akan berisiko. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat pula ialah mereka ni nak sampai ke offshore tu, mereka kena menaiki helikopter ataupun boat. Biasanya kalau mereka yang menaiki helikopter ni, mereka bekerja dengan company, which is mereka yang berpangkat ataupun macam ada tim-tim leader lah, macam mereka ni ada pangkat dan sebagainya. Bagi mereka yang bekerja dengan secara kontrak, mereka biasanya pergi melalui boat lah. So risiko dia orang ni bila datang melalui boat, so secara tak langsung mereka terdedah kepada ombak besar dan boat yang mereka naiki tu berkemungkinan akan karam dan sebagainya lah. Okey, itu untuk yang keempat. Manakala yang kelima pula, mereka cabaran yang ni, yang kelima ni macam cabaran untuk diri sendirilah. Macam mereka bila dah pergi offshore ni, mereka takkan balik harilah. Mereka akan balik 3 bulan sekali ataupun mungkin paling lama 5 bulan sekali. Perhubungan tu mereka perlu terpaksa hadapilah. So raya mungkin dia orang tak balik, ataupun cuti-cuti besar, cuti-cuti umum. Maklumlah sekarang ni kita pun dah dalam tempoh MCO. So mereka mungkin tak akan balik lah. So dia orang stay lah ke sana sampai tukar shift dan sebagainya lah. Baru mereka dapat pulang ke daratan lah.